Baik, terima kasih kepada rakan setugas Walimul dan juga Mahirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk penonton. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk mengongsikan antara informasi yang ada dimuatkan pada pertemuan kita pada pagi ini, dan juga terima kasih kepada audio yang masih lagi terus setia bersama kami menyaksikan rancangan pagi-pagi, dan kali ini tas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong, dan audio ingin juga saya khabarkan keadaan cuaca saat ini dalam keadaan yang cerah. Dan apa juga kegiatan yang Audi ingin lakukan pada hari ini agar ini dalam keadaan yang selamat dan juga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah ada beberapa informasi yang akan saya kongsikan pada pagi ini, dan apa kata kita saksikan bahan visual yang kami sediakan pada pagi ini. Renjis atau turut dikenali sebagai roti jala merupakan antara kuih tradisional negara kita ni. Ia juga merupakan makanan tradisional di beberapa kawasan tanah Melayu yang juga disebut sebagai roti kirai atau roti sorai. Di negara ini ia lebih dikenali sebagai renjis dan lazimnya ia dimakan sama ada begitu sahaja bercacahkan kari ayam atau daging, atau ada juga renjis yang berintikan daging atau ayam. Dalam pertemuan ini, saya bersama Dayang Nur Mashila Shazrina yang menginovasikan kuih tradisional renjis ini menjadi sesuatu yang unik dan menarik. Dengan gabungan warna dan bentuk yang memukau, siapa sangka kuih tradisi sumpama ini dapat diolah sedemikian rupa. Bahan-bahan yang digunakan beliau juga ringkas sahaja, iaitu tepung gandum, telur, garam secubit, susu cair dan air suam yang diadun kesemuanya sehingga sebati. Dengan campuran pewarna makanan pilihan dan penggunaan botol piping serta memastikan kuali yang digunakan telah panas, inilah masanya untuk membentuk renjis mengikut kreativiti beliau. Ya, baik Auda, alhamdulillah Kak Sheila bagi saya kesempatan untuk mencuba buat renjis. Bentuk apa ni? Bentuk ros. Bentuk ros. Atau yang paling versi orang yang paling suka lah, paling banyak orang order. Paling suka. Sebenarnya saya ingin bertanya, yang paling mudah kan paling susah? Paling susah, dah je susah. Boleh lah. Yang penting saya boleh lah. buat lah. Yang Saya akan penting cuba. boleh Saya lah. akan cuba. Okey, jadi kita ni sudah buka gas. Yes, sudah buka. Apinya pun api damit ya? Api damit. Dia dapat basar benar. Takut kering lah. Dia dapat kering. Okey, alhamdulillah. Ini pun sudah panas. Jadi kita macam mana ni? Apa akan digunakan? Okey. First, pakai ni dulu. Pakai nozzle yang agak runcing. Memang kalau kita ni kan membuat roast. Yes, memang diperlukan nozzle yang agak runcing macam ni lah. Okey. So, kemudian ada apa ni? Okey, macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tarik. Yes. And then like. Oh. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, right. Ia taklah sesukar mana pun. Tak. Jadi kita akan tunggu sampai mengering sikit. Baru tahta ni dapat angkat lagi. Jadi mana mengambil masa yang lama ni? 1 minit. 1 minit. Dalam 1 minit itu dalam 1 minit. kemudian kita akan mengangkatnya. Yes. Jadi dibiar saja dia Biar saja. Dibiar saja. So kalau dah kering baru tahta ni ambil yang pakai ni kan. Okey, baik. Okey, jadi biasanya Kak Sheila macam mana ni? Sejak bila kita mula terlibat dalam orang membuat renjis? Okay. I start this year pelang. This year kira before puasa lah. Okay. Memulai in the pelang I sold to orang ramai no. Just I try macam my family, my friend. Cuba kamu rasa macam mana apa yang renjis yang bersih baru ku bawa ni. Okey, keindah rasanya. Disebabkan selalunya orang renjis pakai kari ayam. Yang kira original. Betul. Okay. So aku bawa bersih pakai custard. Why not tani buat renjis ni bawa ke alah baru tani pakai custard. Dipping sauce-nya is custard kan. So after that yang lain cuba nyaman juga. So everything say okay you can sold, you can try untuk jual untuk orang lain. Macam mana ceritanya? Yes. Okey. Ni kalau dilihat macam sudah boleh ni ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat saja macam tu. Angkat saya macam tu. Okey. So ni memang cukup matang sudah. Alhamdulillah. Okey, ini audio ya sudah kering banyak sudah kering. dan
difahamkan tips yang perlu kita ni tahu juga, kalau ia belum masak, ia melekat. Ia melekat. Ia melekat. Jadi ini ia sudah kering dan dia akan melekat di kuali. Iya. Dan kita akan gulungnya ni. Roll. Dan juga tips yang seterusnya yang saya tahu, kita ni mesti merollnya ketika panas. Yes, ketika panas. Kenapa tu? Kalau time yang sajuk, ia ini dapat tani gulung, ia akan patah. Means pecah. Saya mengaras sudah betul. Mengaras. Ini pun saya cubalah. Cubalah. Pertama kali memang Yes. Indah akan nampak. Perfect. Indah akan nampak perfect. Tapi yang penting saya cuba. Ya, cuba. Ya, inilah hasil yang saya dapat buat. Macam mana ni? Mungkin boleh komen. Bolehlah. So, ini kira pembelajaran kan dari pembelajaran. Indah dari first talk tadi buatkan semua perfect kan. Betul sekali. Jadi boleh diterima lah. Boleh diterima. Jadilah adalah bentuk bunga ada rosnya. Bentuk bunga, yes, Okey, ada. bentuk bunga rosnya. Jadi saya ingin merasanya, tapi kalau Kak Sheila punya cara dia lebih pada dip sauce. Dip sauce. Jadi ini adalah dip sauce-nya. This is dip sauce-nya. Pandan dan juga Yes, this is corn, this is pandan. Jadi saya akan merasa yang pandan lah. Betul. Saya terus celup je ni. Terus celup. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kan? Dia menyasar. Ia punya combine tu, that's why kami baru ada combine tu, roti jala sama custard is western macam alah barulah untuk 2021 roti Renjis ni. Jadi di sana ada orang inovasi mengikut zaman. Yes, mengikut zaman. Bermula pada bulan April 2021 sehingga kini, lebih puluhan reka bentuk telah beliau hasilkan dengan menggunakan adunan daripada roti jala tersebut. Dan ini adalah antara yang pernah diminta oleh para pelanggan beliau. Okey, ya udah, inilah antara yang dihasilkan oleh Kak Sheila yang berbentuk kek banyak. Yes, kek. Jadi kami ingin mengetahuilah Kak Sheila, kenapa perniagaan Renjis yang jadi pilihan? Macam mana? Kenapa perniagaan Renjis? Okey. So far, I research semua benda yang orang di Brunei ni jual itu ini. Tapi one of Renjis ni kan, Renjis ni kuih tradisi kita ni. Betul. Okey. So macam orang di sini macam ada yang mengusahakan benda ni bah. So why I try untuk buat benda ni macam aku research mana akan buat. Kalau Renjis yang dulu lain lagi bersihnya. Yang di 2021 ni lain lagi bersihnya. So far aku buatlah. Aku try untuk mencuba macam dari luar negeri macam mana orang akan buat. Kalau orang sana boleh buat, why not kita di sini boleh buat kan? Betul. Jadi sumber inspirasinya adalah daripada contoh-contoh yang dikaji ni daripada luar negara ni khususnya. Yes. Jadi kalau bagi Kak Sheila lah, macam mana ni supaya orang perniagaan ini sentiasa terus berkembang maju. So far kalau bagi aku, selagi pelanggan tu ada permintaan tinggi, selagi itu tani take order. Why not? Tani ada kan buat apa-apa kan. So untuk berkembang maju, pelanggan non-stop. Yang pentingnya dalam tani punya rasanya mesti ngam, semua mesti tepat. So orang akan come back untuk repeat. Jadi mungkin di masa akan datang ada lagi perancangan, siapa tahu makanan tradisi yang lain lagi. InsyaAllah kalau ada yang jadi ilham, semua inspirasi, why not tani pun cuba kan untuk membaru-barui lagi makanan tradisi semua. Contohnya macam Renjis. Yang penting kita mencuba, dan jangan kurang mencuba. Yes. Kalau okey, kenapa tidak? Kenapa tidak kita teruskan? Betul tak? Betul. Beliau juga mengongsikan pendapat penginovasian pada kuih-muih tradisional misalnya adalah antara cara untuk mengekalkan kewujudan kuih tersebut agar tidak luput di telang zaman dan akan dapat diketahui oleh generasi sekarang dan akan datang selain daripada mengikut akan peredaran era. Meskipun ada sedikit perubahan daripada aslinya, namun asasnya tetap sama. Di sini beliau juga akan terus belajar dan memperbaiki kekurangan yang ada bagi memastikan kualiti Renjis yang dihasilkan terjamin dan terbaik.